Bersama saya Aidanaya dalam rentasan berita edisi 1018 dan antara paparan utama. SPRM segera siasat AES, kata PAC. Perlu ada political will tangani kenaikan harga barangan. Dari parti angkuh, kini parti murahan. Mengapa kedudukan peguam negara dipertikai? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara PAC mendapati kerajaan telah melakukan penyelamatan bail-out secara tidak langsung kepada dua syarikat yang mengendalikan sistem penguatkuasaan automatik AES kamera trafik pada 2012. Laporan yang dibentangkan di Parlimen tersebut menyatakan bahawa kerajaan menerusi Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT pada 2015 telah membelanjakan secara tidak wajar, keterlaluan dan sangat tinggi iaitu RM555 juta untuk mengambil alih dua kontraktor AES iaitu Ates Sendirian Berhad dan Beta Tegak Sendirian Berhad. Tindakan ini dilakukan meskipun penilaian auditor KPMG untuk dua syarikat itu hanyalah RM251 juta. KPMG dilibatkan oleh Kementerian Kewangan pada 2013 sebagai sebahagian proses usaha wajar atau due diligence. Pengerusi PAC Wong Kah Wah berkata Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM perlu meneliti semula dan membuat siasatan terhadap isu yang berbangkit dalam laporan Jawatankuasa Siasatan Tadbir Urus Perolehan dan Kewangan Kerajaan JKS TUPKK. Ini termasuk laporan PAC bagi melihat sama ada terdapat mana-mana individu yang terbabit dalam penerimaan kickback dalam proses pengambil alihan AES oleh LTAT. Katanya dalam satu kenyataan, PAC memutuskan untuk membincangkan projek AES di bawah Kementerian Pengangkutan yang bermula pada 16 November 2020, 2 Disember 2020 dan 27 September 2021. Pengerusi JKS TUPKK ketika itu, Tan Sri Amrin Buang, dipetik sebagai berkata, kos asal keseluruhan projek AES ialah RM45 juta. Semasa prosiding JKS TUPKK pada November 2020, penyiasat Datuk Dr. Muhammad Tab Saleh dipetik sebagai berkata, pada 2008 sebuah jawatankuasa khas yang diketuai oleh Ketua Setiausaha Kerajaan ketika itu memutuskan bahawa Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dan Kementerian Pengangkutan hendaklah mengetuai projek tersebut. Tetapi apabila anda meluncur laju ke hadapan, anda tahu akan ada banyak wang yang akan dijana. Saya tidak percaya pada teori konspirasi, tetapi ini adalah untuk berkonspirasi bagi menipu Malaysia sebenarnya. Muhammad Tab dipetik sebagai berkata, anehnya dalam urusan yang melibatkan ratusan juta ringgit ini, terdapat keputusan daripada mesyuarat yang tidak diminitkan. Dalam perenggan yang bertajuk Pengambil Alihan Syarikat Konsesi AES oleh LTAT dinyatakan. Seterusnya, satu mesyuarat telah diadakan pada 3 September 2014 di mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Menteri Pengangkutan MOT, Menteri Kewangan II, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan pengurusan tertinggi MOT telah bersetuju supaya LTAT mengkaji cadangan pengambil alihan kedua-dua syarikat pengendali AES dengan segera. Mesyuarat tersebut juga telah memutuskan supaya LTAT segera memulakan rundingan dengan kedua-dua syarikat tersebut. Mesyuarat ini tidak diminitkan. Perdana Menteri ketika itu ialah Datuk Seri Najib Razak, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Abdul Wahid Omar, Menteri Kewangan II Datuk Seri Ahmad Husni Hanazlah dan Menteri Pengangkutan Datuk Seri Leow Tiong Lai. Laporan siasatan JKS TUPKK mendapati jumlah bayaran sebanyak RM555 juta bagi pengambil alihan AES oleh LTAT amat meragukan. JKS TUPKK mengesyorkan agar siasatan susulan dilaksanakan oleh SPRM di bawah Akta 694 SPRM 2009 dan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 / AMLATFA ke atas kos pengambil alihan yang dianggap over
market value atau mengatasi nilai pasaran. Siasatan tersebut adalah bagi mengenal pasti individu-individu yang terlibat atau menerima kickback daripada urus niaga berkenaan. JKSTU PKK juga telah menyerahkan laporannya kepada SPRM pada 2018 untuk campur tangan lanjut. Timbalan Ketua Sekretariat Datuk Muhammad Salim Ali dipetik sebagai berkata, Jawatankuasa berpendapat mungkin ada sogokan, jadi kami meminta Bank Negara Malaysia menjalankan jejak wang pengenalan, kata Muhammad Salim. Bagaimanapun semasa prosiding PSC pada akhir 2020, penolong Pesuruhjaya SPRM berkata bahawa perkara itu masih dalam siasatan. Dalam laporan PAC turut disahkan oleh JKSTU PKK bahawa kontrak ATES dan Beta Tegap telah diluluskan oleh Kabinet. Secara keseluruhan, ATES menerima bayaran RM295 juta dari LTAT manakala Beta Tegap menerima RM260 juta dan ini berdasarkan hanya 14 kamera yang dipasang pada masa itu. RM550 juta untuk 14 kamera AES yang dipasang. Maknanya sebuah kamera bernilai RM39.64 juta. Mungkin inilah faktor wow bagi mereka yang ingin menjana pendapatan dengan mudah. Projek mendapat kritikan awam pun dapat pampasan ratusan juta ringgit. Berdasarkan surat MOF NBO-S/608/1/22-3 bertarikh 29 Julai 2019, arahan pembayaran kepada LTAT susulan pengambil alihan AES, Kabinet memutuskan pembayaran sebanyak RM669 juta kepada LTAT, iaitu kos pengambil alihan equity daripada ATES dan Beta Tegap sebanyak RM555 juta dan RM114 juta sebagai pembayaran pengambil alihan. Sehingga Disember 2020, projek itu mempunyai 45 kamera di seluruh negara. Untuk rekod, kerajaan membatalkan semua saman AES awas yang telah dikeluarkan dari mula pelaksanaan sistem ini sehingga 31 Ogos 2018. Siapakah mereka yang bertuah ini? Kenapa SPRM krik-krik sehingga hari ini selepas dibuat laporan pada 2018, selepas Kerajaan Barisan Nasional tumbang? Nampak tak? Sebab tu gerombolan kleptokrasi tidak mahu Pakatan Harapan kembali ke Putrajaya. Mereka takut apa yang telah berjaya dibongkar dahulu sehingga ke hari ini akan membawa mereka ke Sungai Buloh. Malangnya, gerombolan penunggang agama turut menyokong para konspirator yang didakwa menipu kerajaan ini. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP menafikan harga sayur naik hingga 200% sebagaimana dakwaan yang tular baru-baru ini. Timbalan Menterinya Datuk Rosal Wahid berkata pemantauan dilakukan anggota penguatkuasa KPDNHEP di lapangan tidak mengesan kenaikan harga sedemikian. Maklumat ini dimaklumkan CAP iaitu Persatuan Pengguna Pulau Pinang dan apabila kita tanya, mereka tidak boleh menentukan ia berlaku di mana, sekadar hearsay, katanya. Beliau berkata demikian ketika menggulung perbahasan rang undang-undang RUU Perbekalan 2022 peringkat jawatankuasa bagi KPDNHEP di Dewan Rakyat kemarin. Menurut beliau memang berlaku sedikit kenaikan harga sayur namun tidak setinggi seperti yang didakwa. Tidak kira ia naik berapa peratus, kenaikan harga barangan tetap berlaku sejak kerajaan Tebuk Atap dibentuk sehingga ke hari ini. Selepas Ketua Pemuda Amanah memberi cadangan apa yang harus ditangani oleh kerajaan berhubung isu kenaikan harga sayuran yang tidak wajar ini, Ahli Jawatankuasa Pimpinan Amanah Muhammad Faiz Fazil pula mengulas mengenainya. Kerajaan Persekutuan Pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri perlu mengambil langkah proaktif menurunkan harga barang makanan yang naik mendadak secara mengejut akhir-akhir ini. Harga barang makanan mentah atau basah seperti sayur, telur, ayam dan ikan naik melebihi 100%. Harga minyak dan banyak lagi bahan mentah lain yang turut naik telah menambah beban rakyat yang sudah lama terhimpit kesan daripada pandemik COVID-19, katanya dalam satu kenyataan. Kata Faiz, perkara ini umpama meletak garam pada luka rakyat kerana kuasa beli rakyat sememangnya lemah akibat kemerosotan ekonomi sejak langkah Sheraton. Beliau melihat kenaikan harga makanan antara lain dikaitkan dengan kenaikan harga bahan input pertanian seperti racun dan juga baja. Justru kerajaan digesa untuk menambah subsidi kepada bahan bakar dan memberikan insentif khas menampung kos pengangkutan yang menjadi punca kos meningkat.
Kerajaan perlu serius menangani masalah di peringkat rantaian bekalan supaya kos di peringkat ini terkawal dan seterusnya membendung sebarang kenaikan harga barang di pasaran, ujarnya. Kata Faiz, kerajaan harus memberikan subsidi kepada industri input pertanian ini bagi menampung kos yang ditanggung industri berkenaan selain memperkenalkan harga siling bagi bahan mentah makanan popular seperti sayur, ayam dan juga telur. Pada masa yang sama, KPDN KK perlu menggunakan Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 untuk mengawal harga barang dan mengambil tindakan undang-undang ke atas individu atau syarikat yang menaikkan harga barang secara melampau. Pegawai KPDN KK perlu turun padang secara lebih aktif untuk memeriksa harga jualan barang makanan terutama barang basah dan mengeluarkan kompaun serta mengambil tindakan undang-undang secara ketat terhadap pemborong dan penjual yang menaikkan harga secara melampau. Sementara itu, kata Faiz, semua pihak dan pelbagai agensi di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Makanan harus digerakkan secara kolektif untuk memastikan sistem rantaian bekalan makanan berjalan dengan lebih berkesan tanpa ada gangguan oleh pihak-pihak tertentu yang mengambil kesempatan untuk memanipulasi harga dan kos. Beliau juga melontarkan kebimbangan terhadap jumlah import pertanian sebanyak 50 bilion ringgit setahun amat membimbangkan, sedangkan negara kita mempunyai ruang dan peluang yang baik untuk memajukan industri pertanian dan juga makanan. Kerajaan perlu ada kehendak politik untuk meningkatkan keupayaan pengeluaran produk pertanian dan makanan tempatan bagi menjamin keselamatan makanan negara, tegasnya. Segala yang perlu dibuat telah pun disebut. Justru, apa lagi yang ditunggu? Agensi seperti Pharma dan LKIM dan Nafas dan entah berapa banyak lagi agensi kerajaan jangan hanya indah pada nama sahaja. Mereka sepatutnya lebih aktif memberi bantuan demi mengelak penglibatan orang tengah yang mengambil untung di atas keringat petani dan juga nelayan. Cadangan Faiz tentang mewujudkan satu program satu zon hijau bagi setiap daerah dalam negara ini amat baik dan harus dipertimbangkan. Kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Pada 18 Mac 2015, gerakan cuba mengheret Kerajaan Kelantan dengan memfailkan saman pemula di Mahkamah Tinggi Kota Baru bagi memohon deklarasi pembatalan terhadap enakmen Kanun Jenayah Syariah 2 1993 yang pindaannya dibentangkan pada persidangan Dewan Undangan Negeri Kelantan sehari sebelumnya. Saman pemula itu difailkan oleh 3 anggota parti itu iaitu Tuan Mat Tuan Will, Soh Hun Lee dan Chung Monsi dengan menamakan Kerajaan Negeri Kelantan sebagai defendant. Dalam saman pemula tersebut, mereka selaku plaintiff memohon pengisytiharan mengikut artikel 76 dan 76(a) Perlembagaan Persekutuan bagi pengisytiharan bahawa enakmen Kanun Jenayah Syariah 2 1993 adalah batal dan tidak sah kerana bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan. Mereka juga menuntut suatu deklarasi bahawa enakmen Kanun Jenayah Syariah 2 1993 itu adalah menyalahi undang-undang, batal dan tidak sah bertentangan dengan perkara 4/1 Perlembagaan Persekutuan. Menurut gerakan, enakmen berkenaan adalah ultra-vires iaitu melampaui batasan undang-undang dan tidak sah dan tidak selaras dengan Perlembagaan Persekutuan dan sesetengah peruntukan dalam enakmen tersebut juga mewujudkan kesalahan berkenaan dengan perkara-perkara yang termasuk dalam senarai persekutuan. Timbalan Ketua Pemuda Gerakan ketika itu Andy Yong berkata, permohonan itu merupakan langkah awal bagi menghalang pembentangan rang Undang-Undang Persendirian itu di Parlimen untuk meminda perkara 76(a)(1) Perlembagaan Persekutuan yang memberi kuasa kepada Kerajaan Negeri Kelantan pimpinan PAS melaksanakan hudud. Kerajaan Negeri Kelantan memulakan langkah pertama dengan membentangkan pindaan rang Undang-Undang Enakmen Kanun Jenayah Syariah 2 1993 hari ini. Justru kami juga mengambil langkah pertama untuk membawa perkara ini ke mahkamah, katanya di petik bernama. Begitulah angkuhnya gerakan. Walaupun ditolak rakyat Pulau Pinang pada pilihan raya umum sejak 2008, 10 tahun kemudian pada pilihan raya umum ke-14, parti ini ditolak sepenuhnya oleh rakyat Malaysia. Namun ia masih memiliki sedikit keangkuhan kerana meninggalkan Barisan Nasional pada 2018 setelah kalah pada pilihan raya umum ke-14. Malangnya pada pilihan raya kecil Tanjung Piai 2019, calon parti gerakan kalah teruk sehingga hilang deposit.
Sejak itu, pimpinan gerakan mendapati cita-cita menjadi kuasa ketiga sekadar angan-angan Mat Jenin sahaja. Mujurlah PAS yang mencanang bahawa Perikatan Nasional ditubuhkan atas premis kononnya Melayu Islam bersama parti-parti tidak ekstrim dengan gembira memeluk gerakan yang pernah cuba mengheretnya ke mahkamah dahulu. Justru berjayalah gerakan masuk ke dalam kerajaan setelah menjilat kembali muntahnya kepada PAS. Dalam pilihan raya Negeri Melaka minggu lepas, parti tersebut bertanding 5 kerusi di bawah lambang Perikatan Nasional. Dengan angkuh, pemimpin parti itu berkata akan menyapu semua kerusi tersebut. Namun keputusannya, semua 5 kerusi yang ditandingi calon-calon mereka kalah, termasuk 2 daripadanya hilang deposit. Namun Presiden Gerakan Datuk Dr. Dominic Lau Ho Chai tetap mendapat ghanimah apabila baru-baru ini mengangkat sumpah sebagai senator di Dewan Negara. Pada sidang media selepas majlis itu, Dominic berjanji akan membela hak rakyat Malaysia tanpa mengira agama dan kaum. Kelakar. Seorang yang tiada toleransi terhadap usaha PAS untuk melaksanakan hukum hudud di Kelantan untuk umat Islam, penentang tulisan Jawi kononnya mahu membela hak rakyat Malaysia tanpa mengira agama dan kaum. Menurut Setiausaha Organisasi DAP Anthony Locke, selepas langkah Sheraton pada hujung Februari 2020, gerakan antara yang paling awal mengemis daripada Tan Sri Mahyadin Mat Yassin untuk menjadi parti komponen Perikatan Nasional. Parti yang paling cheap dalam politik Malaysia pada hari ini. Tidak ada prinsip, tidak ada nilai, tidak ada maruah diri, templah Anthony. Ahli Parlimen Seremban itu juga menyindir pemimpin gerakan yang sebenarnya hanya mendambakan jawatan dalam kerajaan. Yang paling utama untuk pemimpin mereka ialah ada jawatan dalam kerajaan walaupun tidak ada mandat daripada rakyat. Ya, malu apakah? Sindir Anthony. Dalam kerajaan keluarga 69, malu ditolak tepi. Gerakan kini sudah diputihkan. Mengikut fatwa songsang mereka yang mengancam Melayu Islam dan Komunis ialah Pakatan Harapan kerana di dalamnya ada DAP. Abu Chimpeng tidak boleh dibawa masuk ke dalam negara ini tetapi melaksanakan projek bersama bernilai berbilion ringgit dengan penaja komunis iaitu Republik Rakyat Cina boleh. Kononnya pelaburan walaupun tanah tergadai. Mutakhir ini, tindakan Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun sering dipertikai oleh pimpinan Pakatan Harapan. Dalam satu kenyataan media, Majlis Presiden Pakatan Harapan pada 21 November yang lalu melahirkan rasa amat terkejut dan kecewa dengan keputusan Peguam Negara yang membatalkan rayuan terhadap keputusan membebaskan Datuk Seri Tengku Adnan Mansor daripada dakwaan kes rasuah melibatkan penerimaan RM2 juta daripada seorang ahli perniagaan pada 2016. Tindakan membatalkan rayuan ini mewujudkan persepsi yang sangat buruk dan menghakis kepercayaan umum terhadap institusi Peguam Negara, malah mencemarkan kredibilitinya dan kebebasannya untuk menjalankan tugas rasminya secara profesional, kata mereka. Dalam kenyataan tersebut, Majlis Presiden akan meneliti kemungkinan tindakan Peguam Negara itu melanggar perjanjian memorandum persefahaman MOU di antara Pakatan Harapan dan Kerajaan, khususnya perkara 4 berhubung kebebasan institusi kehakiman. Kami menyadari bahawa Peguam Negara mempunyai kuasa untuk memutuskan sama ada menarik balik rayuan tersebut atau tidak. Namun di dalam kes ini yang melibatkan pertuduhan kewujudan unsur-unsur rasuah terhadap seorang ahli parlimen dan seorang bekas Menteri Persekutuan, rakyat menuntut agar rayuan kes tersebut didengar dan dihakimi sehinggalah segala proses selesai. Demikian kata Wakil Pakatan Harapan dalam Majlis Presiden iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim Keadilan, Muhammad Sabu Amanah, Lim Guan Eng DAP dan Wilfred Tangau UKO. Menurut MOU tersebut, kerajaan hendaklah berusaha dengan ikhtiar terbaik melaksanakan setiap satu dan segala transformasi yang dicanangkan dan dalam aturan masa yang dipersetujui kedua-dua pihak. Menjelaskan mengenai kedudukan MOU itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, perkara yang telah dipersetujui adalah bagi 4 bidang iaitu transformasi pentadbiran, pembaharuan parlimen, kebebasan kehakiman dan Perjanjian Malaysia 1963. Bagi bidang transformasi pentadbiran, katanya, perkara yang dikaji ialah penggubalan undang-undang anti lompat parti, pelaksanaan pendaftaran umur minimum pengundi 18 tahun dan pendaftaran pemilih secara automatik serta pindaan perlembagaan untuk mengehadkan tempoh jawatan Perdana Menteri kepada tidak melebihi 10 tahun. Dalam aspek pembaharuan parlimen, ini membabitkan, membentangkan dan meluluskan undang-undang berkaitan perkhidmatan parlimen dan Majlis Parlimen Keistimewaan dan Kuasa Kurungan Pindaan 2022.
Begitu juga untuk menstruktur semula jawatankuasa Parlimen khas sedia ada dan menambah jawatankuasa pilihan khas Parlimen mengikut keperluan dengan jawatankuasa Dewan bagi kedua-dua Dewan, menetapkan terma, rujuk dan fungsi serta bidang kuasanya, katanya di Dewan Rakyat baru-baru ini. Wan Junaidi berkata demikian ketika menjawab soalan lisan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang meminta Perdana Menteri menyatakan status terkini pelaksanaan memorandum persefahaman transformasi dan kestabilan politik di antara Kerajaan Persekutuan dan Pakatan Harapan. Kata Wan Junaidi, turut dikaji dalam aspek pembaharuan Parlimen ialah memastikan jumlah ahli Parlimen Kerajaan dan pembangkang yang menganggotai jawatankuasa pilihan khas Parlimen lebih seimbang dan melaksanakan pindaan yang perlu kepada peraturan mesyuarat. Bagi kebebasan kehakiman, katanya ini bagi memastikan pelaksanaan sepanjang masa kebebasan Badan Kehakiman, transformasi institusi dan tata kelola kerajaan yang baik bagi memastikan keadaan yang lebih kondusif untuk rakyat dan negara. Bagaimanapun, persetujuan Pakatan Harapan kepada MOU tertakluk kepada penunaian dan pelaksanaan transformasi dalam aturan masa yang dipersetujui. Maknanya, dalam MOU tersebut, yang dipersetujui tiada kerahsiaan dan didedahkan kepada umum sebagai komitmen terhadap keterbukaan dan integriti dan tata kelola tadbir urus yang baik. Kini sudah kedengaran suara-suara yang mengesyorkan Pakatan Harapan tamatkan sahaja MOU ini kerana dilihat tidak mengutamakan kedaulatan undang-undang dan merugikan Pakatan Harapan. Seluruh dunia sedang memerhati kita dan mungkin mentertawakan Malaysia yang seolah-olah memperlekeh undang-undang yang digubal sendiri selain melindungi penjenayah berprofil tinggi. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Aidana yang terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.